Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami telah ditugaskan untuk memilih dan membincangkan satu daripada soalan-soalan yang telah diberikan. Dengan merujuk Kamus Dewan sebagai rujukan utama, kami telah memilih soalan satu yang memerlukan kami untuk membincangkan ayat-ayat yang telah disenaraikan. Bagi ayat pertama, dia sangat berkira dengan saya. Menurut Kamus Dewan, berkira bermaksud bercakap, berbual dan berbincang. Namun, berkira bagi ayat ini merupakan golongan kata adjektif yang bermaksud kedekut. Selain itu, bagi ayat kedua, kirakan buah mangga itu. Kirakan bagi ayat ini bermaksud meminta untuk membuat pertimbangan atau perhitungan terhadap sesuatu. Kirakan merupakan golongan kata kerja. Seterusnya, bagi ayat yang ketiga dan keempat masing-masing menggunakan golongan kata kerja yang sama, iaitu memakai. Perempuan itu memakai baju biru. Memakai bermaksud mengenakan, dalam kurungan meletakkan. Bagi ayat kelima, Kamal pergi menengok. Menengok merupakan golongan kata kerja dan merupakan kata terbitan daripada kata dasar tengok. Menengok bermaksud pergi atau datang. Hendak melihat, mengetahui, melihat, memandang. Manakala bagi ayat yang keenam, Kamal pergi tengok budak yang jatuh motosikal itu. Tengok merupakan golongan kata kerja. Tengok boleh disertikan sama dengan kata jenguk. Menurut Kamus Dewan bermaksud melihat, memandang dengan menghulurkan kepala ke hadapan atau dengan membongkok, menjengah. Sebagai kesimpulan awal berdasarkan kata-kata yang saya senaraikan tadi, kita dapat lihat tentang penggunaan morfem sama ada boleh berdiri sendiri ataupun tidak di dalam ayat. Baiklah, saya akan membincangkan aspek morfologi. Daripada ayat ini, iaitu daripada A hingga F, didapati setiap ayat ini seperti berpasangan. Contohnya, A dan B menggunakan perkataan kira, C dan D menggunakan perkataan memakai, E dan F menggunakan perkataan tengok. Untuk bahagian A dan B, dia sangat berkira dengan saya. Apabila dilihat dari sudut proses pembentukan kata, ia termasuk dalam derivasi iaitu penambahan morfem terikat. Yang berbentuk derivasi ini akan membentuk perkataan baru, makna baru dan perubahan golongan kata. Jadi apabila dilihat dari bahagian A, berkira di sini menggunakan golongan kata adjektif, manakala di bahagian B menggunakan golongan kata kerja iaitu kirakan. Untuk bahagian C dan D, perempuan itu memakai. Okey, ayat ini tergantung kerana ini merupakan morfem terikat. So, sepatutnya ayat tersebut perlu ada perkataan sokongan selepas morfem terikat iaitu kata nama ataupun kata adverba. Sebagai contoh, ayat di bahagian D. Untuk bahagian E dan F, menengok di sini merupakan kata terbitan. Ayat di bahagian E juga tidak lengkap kerana tidak ayat sokongan selepasnya. Jadi berbeza dengan ayat di bahagian F, ayat ini lengkap. Baiklah, saya akan meneruskan sesi ini dengan membincangkan adakah ayat-ayat tersebut telah pelengkap ataupun tidak. Untuk yang A, dia sangat berkira dengan saya. Untuk ayat ini tidak mempunyai sebarang masalah. Untuk yang B, kirakan buah mangga itu, ayat ini menunjukkan ayat suruhan. Untuk yang C, perempuan itu memakai. Memakai di sini merujuk kepada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, iaitu kata kerja yang berdiri sendiri tanpa diikuti oleh pelengkap. Sepatutnya selepas perkataan memakai perlu ada seperti perempuan itu memakai baju kurung ataupun memakai baju kebaya. Hal ini jelas sekiranya pelengkap itu digugurkan, maka ayat yang dihasilkan tidak sempurna. Untuk yang D, perempuan itu memakai baju biru tiada masalah kerana telah pun mempunyai pelengkap. Untuk yang E, Kamal pergi menengok, iaitu kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, di mana ayat yang dihasilkan juga tidak sempurna. Untuk yang terakhir sekali, Kamal pergi tengok budak yang jatuh motosikal itu. Ayat ini menunjukkan telah pun lengkap dengan pelengkapnya budak yang jatuh motosikal itu. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan bagaimana ayat-ayat ini digunakan dalam komunikasi seharian kita sebagai seorang manusia. Saya hanya akan memilih beberapa contoh saja, iaitu A, dia sangat berkira dengan saya. Dalam ayat ini, ia menunjukkan bahawa seseorang itu mengadu kepada orang lain, bahawa orang tertentu itu bersikap pilih kasih terhadap dirinya. Untuk ayat B pula, iaitu kirakan buah mangga itu, ini menunjukkan contoh seperti seorang majikan itu menyuruh anak buahnya untuk mengira bilangan buah mangga yang terdapat di situ. Baiklah, itu saja dari kumpulan kami. Jika ada sebarang kesalahan, harap diampun. Sekian, terima kasih.